Fail. Sanusi menjual sentimen all the way. Greater Kedah. Ni saya nak tanya, ni Greater Kedah ni menantang apa? Binatang apa? Menantang apa? Nah, saya cakap macam Sanusi cakap lah. Betul. Kan dia kata benda ni bukan mencarut, ini sopan. Saya cakap Greater Kedah ni menantang apa? Menantang dia kata nak bagi jadi Kedah ni hebat dan sebagainya. Sebagai entiti sebuah negeri yang you pagi petang duk bergaduh dengan Perdana Menteri, you boleh capai ke Greater Kedah ni? Hebat sangat ke you ni dengan kerajaan luar yang boleh masuk pelaburan dan sebagainya ni? You nak buat macam mana? You kerajaan negeri. Kalau tak ada dengan sokongan kerajaan pusat, you have a very bad relation dengan Perdana Menteri. Macam mana dia nak merealisasikan impian Greater Kedah? Saya yakin dan percaya Greater Kedah ni hanyalah slogan. Slogan, just bawa sentimen bangsa Kedah dan sebagainya, nak tuntut Pulau Pinang. Dia jual sentimen dan juga slogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey geng. Hari ini aku nak berkongsi soal Sanusi pemerintahan di negeri Kedah. Sepanjang beberapa tahun di bawah pemerintahan Sanusi, apa yang dah berlaku, apakah perubahan, apakah yang boleh membanggakan kemajuan ataupun the Greater Kedah. Apa yang dah berlaku dekat Kedah? Adakah dalam masa 3 ke 4 tahun the Greater Kedah ni dah menjadi kenyataan ataupun dah 10%, 20% dah menjadi kenyataan? Kita boleh membuktikan the Greater Kedah ni. The Greater Kedah ni dia seperti Klang Valley lah. Kan? Klang Valley dulu ni memang target kerajaan nak bangunkan Klang Valley. Dia memang bangun, memang hebat, memang gah. Kan? Tapi sekarang ni Kedah ni dia nak macam dia nak tiru Klang Valley ni. And then dia nak membina seperti mana yang berlaku dekat negeri Selangor ni, dia nak bawa kepada Kedah. Sebab tu macam-macam lah kata-kata manis, nak buat nak buat pelabuhan lah, nak buat hak yang kapal boleh cross lah, nak buat tu, nak buat pulau ni, nak buat Langkawi supaya syurga, nak buat macam-macam Kedah Sungai Petani ni jadi macam ni, nak buat tu, nak buat ni. Macam-macam dia punya plan dalam masa beberapa tahun ni. Apa yang dah berjaya dan apa yang dah berlaku. Dan fikirkan balik, apa yang berlaku dekat negeri Kedah tahun lepas, 2 tahun lepas, pelabur-pelabur yang memang dah confirm dah nak masuk, dan kenapa pelabur tu reverse balik? Kenapa pelabur tu tiba-tiba undur balik? Jadi aku nak bawa dengan hampa ni perbincangan di dalam Cakap Hub. Dia memanggil seorang adun, ahli bekas adun daripada Barisan Nasional yang pernah memerintah negeri Kedah, dan kalau tak silap aku dia pernah menjadi ahli parlimen di dalam parlimen Kedah. Dan dia tahu pengalaman dia duduk di dalam kerajaan, apa yang diusahakan oleh kerajaan Barisan Nasional 10 tahun, 20 tahun yang lepas, dan apa hasilnya yang berlaku hari ini, dan pelabur-pelabur yang diusahakan oleh daripada dulu, dan sepatutnya sekarang ni memang dah jadi kejayaan, tapi dia tak jadi kejayaan, dia jadi berterabak. Sekarang ni inilah pemerintahan Sanusi. Tapi tak apa, aku nak bawa dengan hampa sama-sama kita dengar perbincangan mereka 3 orang ni soal negeri Kedah dan soal Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah. Apa yang dah berlaku, apa yang dah berlaku perubahan, apa kemudahan untuk nak bantu rakyat. Boleh fikirlah apakah perubahan, ataupun yang berlaku perubahan tu semua Cina DAP yang bawa masuk. Apa faham tak? Orang Cina yang duduk dekat KL Selangor ni nampak situ ada point cantik ya, boleh naikkan kawasan tu. Jadi Cina DAP ni dia beli kawasan tu, dia naikkan tempat tu. Apa yang berlaku dekat Kulim, Jalan Hala nak ke Baling, cuba hampa boleh tengok perumahan yang dinaikkan oleh orang-orang Cina. Dan hampa boleh tengok siap dewan yang dibuat oleh orang-orang Cina, walaupun kawasan tu dah tak cantik dah sebab dia dah sampai macam belasan tahun. Tapi siapa yang membangunkan tempat tu? Tapi tak apa. Jom kita dengar perbincangan yang dibincangkan oleh 3 orang ni daripada channel Cakap Hub. Aku nak berkongsi dengan hampa, memang power lah. Memang best gila. Dia buka otak kita, pengetahuan kita, dan mereka membincangkan apa hasil Sanusi, berapa peratus yang mereka boleh bagi markah kepada Sanusi. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Cakap Hub.
Ketua UMNO bahagian Merbuk juga. Nah, itu Dato' Syaiful. Jadi Dok, apa sebenarnya suhu ataupun meter politik di negeri Kedah ini bila isu Tun Daim ini? Macam mana persepsi mereka? Dia di Kedah ni suhu dia sentiasa panas. Dia tidak pernah ada turun, tidak pernah ada naik. Sentiasa saja panas. Bab Tun Daim ni sebenarnya dia adalah bekas ahli parlimen Merbuk dan bekas ketua UMNO bahagian Merbuk. Kita tak boleh nafilah dia dalam Merbuk tu sendiri ada kumpulan-kumpulan rakyat yang sememangnya menerima jasa dan juga sumbangan daripada bekas seorang ahli parlimen. Dan beliau dulu ni dia ni adalah bekas juga Menteri Kewangan. So kita juga tak boleh nafi banyak juga sumbangan-sumbangan jasa baik dia. Di Merbuk ada UiTM, di Merbuk ada MRSM, segala jenis institusi pendidikan ada di sana. Jadi bagi saya, Tun Daim ada jasa yang cukup bermakna dan juga cukup besar kepada rakyat Merbuk lah. Jadi di Kedah ni melihatkan kepada suasana dan juga usia Tun Daim, dan dia pun jarang untuk bagi pandangan, jarang bagi komen politik dan sebagainya. Saya nampak di Kedah ni, orang Kedah mengenali dia, tetapi orang Kedah sekarang ni lebih meminati figura-figura politik baru. Wah, siapa tu tu? Yang lebih, bagi saya dalam term yang lebih lain sikit, yang lebih seksi dan juga menawan. Seksi itu bukanlah soal terdedah sana terdedah sini. Betul. Tapi dia cara permainan politik yang semakin mencabar dan diadaptasi dengan cara-cara barulah. Bukanlah saya nak kata Tun Daim ni dah dilupakan, tetapi rakyat lebih melihat kepada sosok tubuh ahli politik baru dalam permainan cara baru di Kedah ni. Soalnya siapa tu yang nama-nama baru ni? Oh, sudah tentulah. The Sanusi the Greater Kedah. Kan, Sanusi the Greater Kedah yang ada 4 pertuduhan di mahkamah tu. Itulah. Jadi pasal Sanusi ni saya nak komen lah. Dia ni merupakan satu kacukan politik baru dalam PAS. Dulu PAS ni ada satu jenis je. Jenis yang pergi masjid, balik masjid, baca kitab dan sebagainya. Tetapi Sanusi ni membuktikan pada kita bahawa ada kacukan baru di dalam parti PAS, dan pada masa yang sama mewujudkan pertembungan yang sangat nyata, yang sangat serius di dalam PAS tu sendiri. Golongan ulama dan juga golongan yang separa ulama, golongan profesional. Sanusi telah membuktikan bahawa adakah PAS itu bersedia untuk menerima pertembungan ini ataupun perubahan yang akan berlaku dalam parti mereka. But saya tak boleh nafikan bahawa Sanusi is enjoying the highest level of popularity now. Yalah, dan juga saya juga tak nafikan bahawa Sanusi ini dia pandai mencari masa dan ruang untuk melonjakkan populariti dia. Tapi kalau nak komen, betul lah Saudara Azizul, daripada segi kerja buat, daripada segi perancangan kerajaan negeri dan sebagainya, tak semua boleh dipakai. Banyak yang propa, banyak yang bercakap tidak betul dan sebagainya. Tapi kalau dari segi populariti, tidak nafikan bahawa dia hebat lah. Cuma tu, wow factor yang ada pada Sanusi ini, dia berjaya takluk hampir majoriti kerusi-kerusi DUN di Kedah ni, iaitu yang sampai UMNO ni makin lama orang cakap tak ada dekat Kedah ni. So macam mana tu? Dia Sanusi ni, kacukan politik baru dalam PAS ni hadir dan tiba tepat pada masa dan juga ketikanya. Kan dia orang kata macam inilah, dia orang kata apa, sedap elok lah berada dalam suasana politik sekarang ni. Okey, sebab apa saya kata sedap elok, Azizul? Dalam keadaan bahawa UMNO pun menghadapi satu krisis kehakisan sokongan yang sangat teruk di kalangan orang Melayu dan juga Islam, akibat keputusan kita bersama dengan kerajaan perpaduan yang di dalamnya ada DAP. So jadi dalam suasana dan juga norma politik baru ni, UMNO ni tengah menyesuaikan diri. Tengah menyesuaikan diri, tengah combating, tengah bertempur dengan ahlinya sendiri di peringkat cawangan dan sebagainya, nak meyakinkan, yalah 60 tahun, 50 tahun kita menyerang DAP, kita melondeh DAP, dan tiba satu ketika politik
yang keadaan politik yang kita perlu buat keputusan, mendokong titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong, kita buat keputusan walaupun tidak popular, kita perlu orang kata apa, menyesuaikan diri dengan keputusan yang kita buat. Dan Sanusi pada waktu itu, bukanlah saya nak kata dia ni hebat sangat dan kuat, tapi yang membawa satu gelombang sokongan yang cukup besar kepada Kedah ni adalah not because of Sanusi alone, tapi adalah disebabkan UMNO baru nak menyesuaikan diri dengan keputusan politik yang dia baru ambil. So bagi saya itulah, I don't think Sanusi ni terlalu hebat dan terlalu pandai sehingga kan dia boleh conquer setiap minda orang Kedah tu, tidak. Tak ada. Tapi Tok Pun, bagaimana pula dengan naratif yang mengatakan UMNO, diorang akan kata kalau bekerja sama dengan DAP dan disebabkan faktor ini undi orang Melayu melosot. Tapi sebelum PRU15 tu, UMNO belum bekerja sama dengan DAP, tapi UMNO tetap kalah di Kedah. Ya, saya tak nafikan bahawa pihak sebelah sana, the new political front yang mewakili Melayu juga, in fact telah berjaya, orang kata apa, menakluki dan juga mempengaruhi minda dan juga pemikiran orang Melayu. Tetapi saya nak maklumkan, sebenarnya saya mengambil benchmark kekalahan teruk di pilihan raya negeri adalah disebabkan, ya, memang kita dah sedia teruk selepas pilihan raya umum yang ke-15. Kita buat pula keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan dan juga kajian perpaduan yang di dalamnya ada DAP, dan kita berdepan berperang dalam pilihan raya negeri dengan keadaan yang cukup cacat, yang tidak ada keupayaan. So jadi itulah hasil dia. Sebab tu ikut formula ketika PRU, PKR dan UMNO berpisah. So bila datang PRN, kalau undi PKR dan UMNO ni digabungkan, sepatutnya mereka boleh menewaskan PAS. Tapi ketika dalam PRN tu tak jadi macam tu. Jadi apa sebenarnya akar undi ni? Saya ada jawapan dia itu. Because kegagalan UMNO juga untuk meyakinkan ahli dia. Dulu ni we have percentage orang UMNO yang masih setia dengan parti, yang bila keluar pilihan raya dia menyokong parti. Tapi kali ini ada kemerosotan yang amat ketara. Ni semua orang tahu, Azizul. I think pemimpin-pemimpin dalam parti sendiri, dari segi level presiden sampai ke MKT, sampai ke ketua-ketua bahagian pada waktu ni, tahu bahawa apa yang kita hadapi sekarang ni. Kita menghadapi krisis keyakinan daripada penyokong kita sendiri. Yang bagi banyak berganda-ganda undi kepada Perikatan Nasional baru ni adalah penyokong daripada UMNO sendiri yang menyokong Perikatan Nasional. Ialah maksud dia, we still have a bulk of penyokong waktu PRU 15. Tapi bila kita buat keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan, benda tu lagi memberi keparahan yang sangat besar kepada kita. Dulu ni yes, ada ahli lari sikit, tapi bila keputusan ni dibuat, ahli kita lari semakin banyak. So itulah saya cakap kan, maksud dia nak kata Sanusi tu pandai cerdik sangat tu tidak. Tetapi keputusan politik yang kita buat baru-baru ni, yang sebenarnya betul daripada segi nak membawa politik negara tu lebih maju ke hadapan, tetapi kita kena berhadapan dengan implikasi keputusan politik yang kita kena berdepan dengan akibat dia. Tapi ini yang belum pulih, dan Sanusi mengambil kesempatan daripada apa yang kita tengah struggle ni lah. Maknanya kita boleh kata Kedah ni dilanda dua tsunami. Tsunami pertama ketika PRU kecil. Tsunami kedua ketika PRN tu habis. Dia faham semua ni. Cumanya tu bukanlah keterlaluan untuk kita katakan Datuk bertanding sebagai ahli parlimen, juga menjadi mangsa kepada tsunami ini. Sebagai adun juga menjadi mangsa. Jadi berapa lama tempoh ni UMNO nak recover daripada kecederaan yang dilambung ombak Sanusi ini? Dia ada beberapa window opportunity. Maksud saya, salah satu window opportunity ni adalah Kongres Ekonomi Bumiputera. Azizul, saya banyak bercakap dengan kepimpinan bahawa window opportunity Kongres Ekonomi Bumiputera ni haruslah dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Tengok apa dia kelemahan daripada segi struktur ekonomi Melayu. Kita dah ada dasar ekonomi baru, saya rasa berpuluh tahun, kena kaji.
Ambil masa sikit, tengok mana benda-benda yang boleh kita perbaiki, kita perbaiki. Dari segi politik, UMNO kena membuktikan bahawa melalui Kongres Ekonomi ni, kita masih lagi penjaga tegar. The main custodian of the Malay and the Islam. Yes. Penjaga sebenarnya Melayu dan juga Islam. So kita kena ambil peluang ini. Okey, window opportunity seterusnya adalah polisi-polisi yang bakal dibuat oleh PMX. Ya betul, rasuah dan sebagainya itu bukan satu-satunya benda yang harus dijadikan ukuran. Dia ada banyak lagi. Dan yang ketiga, untuk pulih daripada keadaan ini, keceluparan beberapa pemimpin di AP ini perlu disekat. We are in the same government. Tapi kenapa duk pergi bercakap soal orang bukan Melayu jadi Perdana Menteri, duk pergi bercakap pasal pilihan raya PBT, duk pergi bercakap pula pasal nak letak orang bukan Melayu di dalam jawatan kuasa penasihat syariah. This is unnecessary. Yes. It's very annoying sebenarnya. So kita UMNO tegas lah, kita lawan lah. Sebab kita kat mana pun, our foundation is Melayu dan juga Islam. So ada kalau rakan seangkatan dengan kita bercakap sentuh soal tu, kita marah lah. Jadi adakah perlu, Shan, apabila impak daripada DAP ni tadi, kerajaan perpaduan ni kita bersama dengan DAP, adakah perlu UMNO mengkaji semula ataupun menilai semula hubungan dalam kerajaan perpaduan ni? Itu saya tak pasti. Kita perlu ada kajian dan data yang terperinci. Sama ada kalau bersama dengan DAP, dia akan memanfaatkan UMNO dalam PRU 16 ataupun tidak. Tapi bagaimana pandangan Datuk Pun? Adakah UMNO patut bersendirian, tunggu BNC berkaji dulu ataupun bersama? Dia ada garisan yang tidak seharusnya dilintasi oleh sahabat daripada parti komponen sekutu dalam kerajaan perpaduan. Ada beberapa garisan yang tidak boleh dilewati. Kalau teruk sangat, you go against the main principle of UMNO as a custodian and Melayu dan Islam. Saya rasa kita kaji semula lah. Bagi saya, itu yang paling penting. UMNO ni soal dalam perlembagaan dia Melayu dan juga Islam. Cuma tu, masyarakat sekarang ni faham MCA ke DAP ke gerakan pun, gerakan dalam perikatan. MCA sekarang ni membuat haluan sendiri, DAP bersama kerajaan perpaduan. Bila atas Cina ni, parti Cina ni ke mana-mana pun peranan dia tu sama je. Dia akan gugat, dia akan goncang 3 tonggak tadi ni. Islamnya, Melayunya, hak keistimewaannya. Jadi bila kita bercakap tentang ini, PRU ke-16 nanti, saya merasakan pandangan peribadi saya, batas itu tak ada. Maksudnya tak boleh masuk teritori Melayu, tak boleh masuk dalam teritori Islam. Sebab ya Anwar berjaya. Kontrol DAP, Tun gagal. Sebab ketika era Tun dulu, DAP lebih menyinga, betul? Ya. Lebih teruk. Tapi era Anwar ni nampak baik jugalah. So, bila bercerita tentang Tun, Kedah ni tu, lahirnya Tunku Abdul Rahman. Lahirnya Tun Mahathir, lahirnya Tun Daim, lahirnya Sanusi, dan yang terbaru bakal lahirnya Datuk Syaiful juga ni. Allah hebat juga ni. Ini membunuh. Tak betul. Jadi tentang Tun ini, semalam dia tampil dalam sidang media. Kenapa dia seorang diri? Mana anak dia? Mana Perikatan Nasional dia? Mana Muhyiddinnya? Kenapa dia kelihatan seperti seorang diri, usia dah hampir cecah 100 tahun, anak-anak pun tak bersama dengan dia? Apa cerita dia tu? Dia sebenarnya, Tun Mahathir ni, bagi saya dia dah melewati satu sempadan yang bagi saya lah sangat tidak rasional. By that age, sepatutnya dia dah lower down his adrenaline. Dia dah kena lower down his adrenaline. Bukanlah saya nak cakap duduk di rumah, pergi masjid dan sebagainya. Setengah orang dia perlu berfikir. Tapi tak bolehlah keadaan berfikir sampai ke tahap nak campur tangan dalam politik, keluar kenyataan-kenyataan yang melukakan hati semua pihak dan sebagainya. Dan saya nak komen sikit soal siasatan yang dibuat pada anak dia dan sebagainya. Bagi saya itu adalah tanggungjawab pihak berkuasa lah. Kalau mungkin dulu you are untouchable, now
Now mungkin you are touchable. Itu saja bagi saya kan. Dulu siapa nak nasihati anak, siapa nak buat siasatan kepada anak Perdana Menteri? Betul. Kan? Biasalah. So bagi saya kalau contohnya tidak ada apa-apa salah ataupun tidak ada kes, so be it lah, okey lah. Kalau ada masalah pada anak dia, pada dia sendiri ataupun keluarga dia, so you have to face the music lah. Cuma saya nak pesan kepada Tun Dr. Mahathir, lower down your adrenaline. Sebab you dah sampai ke satu point of no return. Dia jangan sampai orang kata apa, you hilang segala-galanya dalam keadaan you sangat hebat, 22 tahun. Saya buka-buka mata, Perdana Menteri adalah Tun Dr. Mahathir. Saya mengalirkan air mata di dalam Dewan Merdeka waktu dia umum nak letak jawatan. Waktu Rafizah Aziz menyerbu pergi ke rostrum kata jangan, no dan sebagainya. Saya di belakang sekali, saya seorang pemimpin mahasiswa pada waktu mengalirkan air mata tengok pimpinan agung nak meninggalkan, seorang pemimpin agung nak meninggalkan kita. Kita sedih. Tetapi as time goes by, kita respect, tetapi semakin hari kenyataan tindakan dia semakin menghakis respect, penghormatan rakyat kepada dia. Jadi as a Malaysian, as anak muda yang lahir pada zaman Tun Dr. Mahathir, my piece of advice to him, stop it lah. Just lower down your adrenaline, duduk, menghayati ilmu dan sebagainya. Jangan menjadi pemusnah. Jangan menjadi pengacau. Jangan jadi langau dalam politik negara lah. Itulah. Let others do their job. Kita dah ada pelapis. Kalau nak sangat kacau pun, send your beloved son yang dah berapa kali jadi menteri besar, dijatuhkan 2 kali dijatuhkan. Terror sungguh sampai tahap tu. So send your beloved son, form a new party and fight. Kan? Cukup. Dia tu dah cukup. Bertanding pilihan raya, lawan lagi sekali di Langkawi, hilang wang deposit. You nak letak diri you ke mana? Kan? Pertama kali menang, kali kedua lawan dalam parti yang berbeza, hilang wang deposit. Lepas tu marah kenapa rakyat Langkawi tak kenang budi dia. So saya pun, nasihat saya kepada pemimpin agung ini, stop it. Please stop it. Kebetulan Tok pun berbicara tentang Mukhris tadi, pernah jadi MB 2 kali. So dia teringat kepada saya, sejauh mana Tok pun bersetuju, psikologi pemikiran ataupun penghuni di Kedah tidak pernah tetap. Sebab kalau tidak silap saya, Kedah merupakan satu-satunya negeri yang memiliki sejarah berbanding dengan 14 negeri. Dia terdapat 4 pentadbiran, Pakatan Rakyat, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan sekarang Perikatan Nasional. Satu-satu negeri yang pernah ditakbir oleh keempat-empat komponen ini. Kedah is a swing state. Negeri yang mempunyai dinamika political socialization yang sangat unik. Maksud dia tidak ada kesetiaan. Tapi dulu tak boleh kata juga. Dulu kita menjadi kerajaan negeri berapa lama? Berlapis-lapis, orang kata apa, menteri besar datang daripada UMNO dan juga Barisan Nasional. Dulu ni negeri kita yang paling kuat ni, Kedah ni. So as generational change, dia ada perubahan dari segi political socialization. Dia tidak takut nak buat perubahan. Jadi pada pandangan saya, pengundi di Kedah ni melihat apa yang parti itu boleh janjikan kepada dia. Dan yang keduanya, pengundi di Kedah ini sebenarnya mengundi ikut apa yang parti yang bertanding itu boleh bagi jaminan melindungi Islam dan juga Melayu. Yes. We have a very strong Malay-centric sentiment. Dia soal contohnya macam saya dulu kan, Azizul. Saya berkempen, saya berpandangan. Saya kata orang Kedah ni kena tengok apa masalah dia. Saya bercakap soal ayak. Soal masalah ayak yang orang Kedah panggil ayak lah, bukan air lah. Ayak lah, masalah ayak. Kan di tempat saya di Dun Tanjung Dawai tu, kira bertong-tong di depan rumah tunggu ayak. 3-4 hari tak ada ayak dan sebagainya. Saya kata masalah ni perlu kita selesaikan. Kita nak bina loji baru, kita nak tukar pipe baru. Saya berjanji saya nak selesai masalah ayak kalau saya dipilih. Tetapi ada tak pengundi di situ memberi perhatian? Tak bagi perhatian. Tapi dia melihat kepada soal Islam terancam. Momokkan pemimpin penunggang yang sembang bab
Islam terancam, Melayu terancam dan sebagainya. So maksudnya daripada segi masalah dia tu sendiri, dia lebih berpegang soal Malay and Islam centric. Saya tak tahulah adakah pilihan raya yang akan datang sama ada rakyat Kedah masih lagi berpegang kepada sentrik yang sama. Harapnya dia kena pelbagai lah. Kan Islam, Melayu dan juga kena pilih parti yang boleh menyelesaikan masalah dia lah. Sebab itu pada pandangan Tok pun tadi Sanusi itu dia berjaya melaksanakan janji dia ataupun tidak? Fail. Sanusi menjual sentimen all the way. Greater Kedah. Ni saya nak tanya ni Greater Kedah ni menatang apa? Binatang apa? Menatang apa? Nak orang saya cakap macam Sanusi cakap lah. Betul. Kan dia kata benda ni bukan mencarut, ini sopan. Saya cakap Greater Kedah ni menatang apa? Menatang dia kata nak bagi jadi Kedah ni hebat dan sebagainya. Sebagai entiti sebuah negeri yang you pagi petang duk bergaduh dengan Perdana Menteri, you boleh capai ke Greater Kedah ni? Hebat sangatkah you ni dengan kerajaan luar yang boleh masuk pelaburan dan sebagainya ni? You nak buat macam mana? You kerajaan negeri. Kalau tak ada dengan sokongan kerajaan pusat, you have a very bad relation dengan Perdana Menteri. Macam mana ni nak merealisasikan impian Greater Kedah? Saya yakin dan percaya Greater Kedah ni hanyalah slogan. Slogan, just bawa sentimen bangsa Kedah dan sebagainya, nak tuntut Pulau Pinang. Dia jual sentimen dan juga slogan. Cuma tu, Datuk pernah jadi setiausaha politik. Seorang Menteri Besar. Kalau Datuk bagi markah, berapa markah kepada pimpinan Sanusi sebagai MB Negeri Kedah? 4/10. 4/10? Aduh. Below par lah. Below par. Saya tak nampak apa achievement. What is achievement? Cuba cerita kat saya. Okay. You are talking about Kedah Rubber City. Itu projek daripada kerajaan terdahulu, kerajaan pusat. Oh, kerajaan terdahulu. Kerajaan pusat. Zaman saya setiausaha politik, kita dah launch Kedah Rubber City. 300 juta kita umum. Itu pun tak dijaga dengan baik. Syarikat Hong Seng dah lari. Okey, Bukit Kayu Hitam Exclusive Economic Zone, SBEZ. Hartalega tarik pelaburan sebab apa? Kegagalan kerajaan negeri menyediakan infrastruktur air. So sekarang nak nak jual mimpi apa lagi pada orang Kedah? Kedah Erythropolis, bilion. Ni baru-baru ni kata dalam tempoh 90 hari nak bawa duit, ada orang nak bagi 2.5 bilion. Saya yakin dan percaya, saya rasa akan gagal. Ini jual satu lagi impian. Sanusi, Menteri Besar yang menjual impian. Menjual sentimen, menjual slogan dan sebagainya. Pasal Pulau Pinang. Pulau Pinang, semua orang tahu dia just jual sentimen. Takkan nak ambil balik seberang perai tu pada Kedah. Nonsense. Benda yang tak memberi apa-apa faedah pun, jual juga macam tu. Saya pun tak tahu sebab apa. Jadi bagi saya kesimpulannya Sanusi seorang Menteri Besar yang fail. Barisan Esko fail, gagal. Hanya menjual janji dan juga menjual impian. That's all. Tapi adakah orang Kedah boleh menerima seorang Menteri Besar yang suka bernyanyi, berkaraoke? Adakah itu budaya orang Kedah? Baru-baru ni pengerusi ulama, Ustaz Ahmad Yahya dah bercakap, kata ramai orang marah. Itu satu signal. Yes. Itu satu signal. Sudah ada pertembungan. Kan, sudah ada pertembungan di antara kumpulan, saya katalah kumpulan asal PAS ini dengan kacukan baru PAS, iaitu Sanusi dengan geng-geng dia. Berkaraoke pukul 3 pagi dengan orang bukan muhrim. Memanglah dari persegi atas kertas tu tak jadi masalah, tapi siqah tidak ada. Hang tahu tak siqah tu apa? Duduk UIA tu tahu lah. Akhlak. Betul. Akhlak tu tak ada. Maksudnya mengikut rumusan Tok pun, PAS sekarang berpecah kepada 3. Satu golongan ulama, satu golongan profesional, satu golongan kacukan. 2. Profesional kacukan ni sekali. Okay. Ulama ni satu. Ulama ni the previous generation lah. Habis kalau kacukan profesional tu, dia Dato' Sem atau Sanusi yang sepatutnya menjadi leader? Kacukan profesional Sanusi lah. Sanusi lah sekarang ni. Dah ada pertembungan. Saya dengar perbualan kedai kopi pun di situ dah ada cakap-cakap nak ubah Sanusi ni. Kan langkah Tokai lah, langkah Derga lah, langkah Sungai Petani lah, macam-macam langkah. Kan? Sebab tu, lepas 18 Januari hari tu, Sanusi lari keluar negara untuk tangguh proses proceeding mahkamah dia. Saya tengok Sanusi dia dah mula mellow down. Dia dah mula
Tu dia dah mula macam berdiam diri, tak nak komen politik sangat. Saya rasa mesti ada something isu dalaman dia. Sebab Something. tu dia boleh berkaraoke Saya malam-malam. boleh confirm dekat sini something if going on. Ush. Tapi saya tak bercakap lah macam Sanusi confirm SD dah ada, tunggu masa, tak ada lah kan. Dan sebenarnya kami UMNO Kedah ni is not giving a damn pun apa jadi pada PAS tu. Dia tak mengubah apa-apa pun. Tapi rakyat Kedah tengok lah. Maksudnya tu pun membayangkan PPBM akan mengkhianati PAS dekat Kedah. They have problem. PPBM dengan PAS ada problem. Semua orang tahu. Dalam PAS sendiri pun dah start ada problem. Soal kacukan baru dan juga generasi lama dan sebagainya. Sudah ada masalah. Tapi kita sebenarnya tak bothered pun. UMNO Kedah tak bothered pun apa yang terjadi tu. Kita just buat kerja kita perkukuhkan parti, kita duk jaga ahli kita yang semakin terhakis keyakinan. That's all. Saya bercakap pun dengan kebanyakan pemimpin pun, kita fokus kerja kita aja. So sebenarnya setiap benda yang naik dan mencapai kemuncak sudah tentu akan turun. Mungkin kita dah tengoklah Zizul ni mungkin bibit-bibit dah lah. Kejatuhan dan juga kemerosotan lah. Saya nak tunggu ni Azizul ni 2.5 bilion ni, saya excited ni. Cuma tu 2.5 bilion banyak. belanjawan negeri Kedah ni macam mana? Apa pandangan Datuk tentang belanjawan? Sebab banyak juga dia umum projek ni, projek sini, tapi tiba-tiba dia kata nak minta duit daripada kerajaan persekutuan. You tengok percentage projek-projek yang diumumkan, projek betul daripada kerajaan negeri ke projek kerajaan pusat di copycat? Oh. No, I know Kedah punya structure. We don't have money. Kita nak generate income daripada mana? Kita perlukan bantuan daripada kerajaan pusat. Semua projek yang sedia ada projek kerajaan pusat. Tapi janganlah angkuh. Janganlah angkuh bercakap bahawa tanpa kerajaan pusat kami akan buktikan kami boleh laksanakan. Tak boleh. Jangan angkuh, berlapang dada walaupun you opposition dengan kerajaan federal. Jangan pagi, petang, siang, malam buat fitnah balun Perdana Menteri. Jalinkan hubungan yang baik, profesional. You pentadbir kerajaan. You kena ada different between pemimpin politik dan juga pentadbir. Kenapa Samsuri boleh buat? Okey je. Tanya Sanusi berapa kali dia jumpa Perdana Menteri sekarang, bincang soal negeri. Saya tanya dia dalam podcast sekarang ni, cuba berapa kali dia berjaya jumpa Perdana Menteri? Nak dibandingkan dengan Menteri Besar Perlis, Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Terengganu, kan? Menteri Besar Kelantan tu kiranya Datuk Panglima tu kira nak dibandingkan dengan education level dengan Sanusi tu dia lagi rendah lah kot. Tapi mempunyai jiwa besar berjumpa dengan Perdana Menteri, bincang pasal banjir, bincang pasal isu sempadan dan sebagainya. Tapi kenapa Sanusi mempunyai halangan nak berjumpa dengan Perdana Menteri? Isu tak dapat kerusi waktu lawatan Perdana Menteri pun dijadikan sebagai isu. Stop it lah, sudah. Kedah perlukan menteri besar, bukan pemain politik. We need a chief minister. Kita perlukan menteri besar. Kita nak tengok perubahan-perubahan, pelaburan dan sebagainya. Cuma banyak lagi nak cakap ni lagi. Cuma Datuk cakap tadi Kedah ni tak ada duit. Perasan atau tidak, Kedah ni sekarang ni ada satu REE, satu hasil bumi yang terpendam. Berapa triliun daripada pengkaji yang tengok Kedah punya sumber galian ini kaya. Kedah ni pun dulu pun sebuah negara yang hebat di Asia Tenggara. Jadi kenapa REE ni tak diuruskan dengan baik sampai curi? Bagi saya itu kerakusan dan juga kegopohan. Nak duit cepat. Ya, saya tak mau komen because kes sedang berlangsung. Macam saya cakap sebelum ni lah, ada satu bangkai yang sedang membusuk dalam Wisma Darul Aman tu. Dia kita boleh bau, tapi kita tak dapat cari di mana bangkai tu. Tapi bau-bau ni lama kelamaan dah jumpa satu, kemudian tiba-tiba jumpa dua, macam tu. Yes, REE merupakan satu sumber potensi yang sangat besar dan boleh menjadi antara pendapatan utama kerajaan negeri. Tapi harus diuruskan dengan baik. Dia tidak boleh diuruskan dengan gopoh, dengan rakus dan sebagainya. Tunggu SOP disiapkan terlebih dahulu. Tapi pokoknya apa Azizul? Kena ada hubungan yang baik dengan kerajaan pusat. Baru you boleh mentadbir, you boleh meutilisekan ataupun memanfaatkan sumber yang sedia ada.
Cuma tu saya baca dalam netizen tulis kat Facebook ni lah. Dia kata orang ramai cakap Sanusi tak pandai, mentadbir. Tapi era Sanusi jumpa Nadir Bumi ni. Lama dah. Kenapa? Zaman UMNO dulu tak fokus, tak kolaborasi dengan kerajaan persekutuan. Dia sebab kita dah jumpa lama dah. Dia cerita RI ni sebelum Sanusi lagi sebenarnya. Sebelum Sanusi lagi, dan juga sektor RI pun masih baru sebenarnya. So kita masih tidak tahu sebenarnya sumber itu macam mana, cara nak uruskan tu macam mana. Kita masih lagi mendapat pandangan ekspertis daripada luar dan sebagainya kan. So jadi bila kerajaan UMNO dan Barisan Nasional dah tahu ada sumber ni, kita menguruskannya dengan berhati-hati. Kita tidak rakus, kita tidak tamak, kita relax. Tengok apa sumber yang boleh kita buat, sumber hiliran yang boleh kita wujudkan. Kita bukanlah contohnya pi trokai dan sebagainya, sebelum tu pi jual dan sebagainya, kita membenarkan pencerobohan dan sebagainya. Kita tak macam tu. Kita jaga elok-elok sumber kita nak uruskan dengan baik. Tapi bagaimana pula dengan isu yang berbangkit terbaru tentang kafar 6 juta tu? Tak faham langsung. Tok pun faham tak tentang isu? Saya nampak isunya adalah duit yang masuk ke dalam persatuan bola sepak. Kalau sumbangan saja saya rasa tak jadi masalah. Saya nampak kemungkinan. Saya tidak tengok fakta kes. Kemungkinan wujudnya dorongan. Itu salah lah. Dan saya juga rasa macam duit tidak masuk ke kantong dua individu yang dipanggil untuk siasatan. Tetapi saya to be fair, saya nampak lebih kepada cara dana itu diuruskan. Betul ataupun tidak. So we let the SPRM dan juga. Cuma yang saya tak faham, apa kaitan Persatuan Bola Sepak dengan Menteri Besar? Siapa Presiden Persatuan Bola Sepak tu? Dia presiden Sanusi adalah presiden KFA. Presiden KFA. So macam mana you tak tahu? Macam mana you tak ambil tahu? You presiden apa? You tak ambil tahu bab duit masuk keluar apa semua ni? Hari ni kata tak ada. 2-3 hari lepas tu pergi kata pula betul kami pinjam. Apa ni? Yang mana yang betul? Sejauh mana kes ini yang Sanusi ni berdepan dengan kes Nadir Bumi, berdepan dengan kes penyelewengan kafar, Hina Sultan. Jadi Hina Sultan ni yang Selangor ni, sejauh mana tu masyarakat dan pengundi Kedah terkesan atau mereka still lagi berpegang kepada ajaran PAS ni? You nak jawapan politik ke jawapan betul? Dua-dua lah tu. Pandangan saya lah, sebenarnya rakyat don't bothered. Don't bothered dengan semua benda ni. Jadi, tapi bagi saya kalau don't bothered ataupun tidak, proses undang-undang itu perlu berjalan. Pihak berkuasa perlu perlu bertindak atas laporan dan sebagainya. Kan? Tapi mungkin kelompok tertentu mungkin nampak kepincangan. Tapi saya tak rasa keseluruhan orang Kedah ambil peduli lah bab kes ni. Ini pandangan peribadi saya lah. Dan kami orang UMNO dan juga pemimpin UMNO pun don't bothered. Saya pun tak komen sangat pasal KFA lah apa semua ni. Bagi saya contohnya Sanusi dengan kes mahkamah ni, biarlah dia melalui proses mahkamah, kemudian didapati bersalah, terbukti, then kita arrive to a conclusion bahawa he's not fit to be there because dia telah didapati bersalah. Itu saya punya line of trust lah. Cuma hari tu di Selangor tu pengundi-pengundi Selangor waktu PRN itu seronok ni bila Sanusi datang kan. Di Johor seronok. Maksudnya Sanusi sekarang ni dia dah mula merebak. Peminat dia, penyokong dia bukan saja di Kedah kalau tak perasan. Di Selangor, di Johor, mungkin juga di KL ke apa. Tapi sekarang ini Perikatan Nasional ni sebenarnya bergantung juga pada aura Sanusi. Perikatan Nasional memang bergantung pada aura Sanusi. Tapi siapa guna siapa sebenarnya sekarang? Adakah kerana Perikatan Nasional banyak menang pun kerusi banyak PAS? Dalam PAS pun yang paling vokal sekarang ni adalah Sanusi. Jadi sebenarnya siapa gunakan siapa? Bersatu gunakan PAS atau PAS gunakan Bersatu? Saya nampak Bersatu gunakan PAS. Bersatu gunakan PAS. Bersatu tidak ada sokongan. It's all penyokong daripada PAS. Fakta. Mana pun kita tahu benda tu. Di Kedah pun Bersatu ni dia tinggal kelompok kecil, minoriti sahaja. Kecil saja. Yang overwhelm, yang jadi monster ni adalah PAS. Dan ditambah pula dengan cara Sanusi itu pula, dia lagi meningkatkan dominasi PAS di Kedah.
Dan saya tak nafikan sentimen dan juga cara yang Sanusi bawa ni memberi juga kesan di Pulau Pinang dan juga negeri-negeri yang dia pergi. Kan? Tapi bagi saya, kalau dia pergi ke Johor pun dia tak memberi kesan, ke Negeri Sembilan pun tak beri kesan. Dia melihat juga kepada nature rakyat di kawasan tersebut. Yang ada minat, okey. Tapi yang tak ada minat, lantaklah. Tapi Tok tadi sebut tentang Johor, tentang Negeri Sembilan. Perlu saya terfikir satu benda. Di Kedah pola dia lain. Di Johor Negeri Sembilan ni lain. Sebab PRN Negeri Sembilan, Pahang, Johor, dia terbukti kalau bekerjasama dengan DAP, PKR, UMNO menang banyak besar. Tapi di Kedah pula, UMNO tak boleh menang. So bagaimana pula sekarang nak pilih yang macam mana? Bagi saya, di Kedah ni macam saya cakap tadi, political socialization orang Melayu Kedah, itu soal agama, soal Melayu. Itu top nombor satu. Soal keperluan, tidak. Tapi kalau di Negeri Sembilan, di Melaka, dia daripada segi orang kata apa, kawasan pun dia bercampur baru. Dia tak solid. Kalau macam di Kedah ni, satu kawasan tu sampai 95% Melayu. So dia bind dan bond into culture and religious sentiment. Macam di Johor dan juga di Negeri Sembilan, dia tak begitu. Dia banyak tempat yang ada multiracial dan sebagainya. Jadi bagi saya, itu sebenarnya yang mempengaruhi pola sesuatu pengundi nak mengundi. Macam Sanusi, memang dia boleh, orang Kedah panggil latam lah. Dia boleh latam kawasan-kawasan tersebut, tapi tidak Negeri Sembilan dan juga tidak. Tapi itu pun saya cuma membayangkan aja situasi saya. Contoh kalau saya, contoh pun lihat dari peringkat negeri. Contoh saya Presiden UMNO, saya Zahid, contoh. Bagaimana pula? Bila saya jumpa orang Kedah, dia kata kalau dengan DAP, undi kita akan kurang. Bila saya jumpa orang Johor, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, dia kata kalau kita dengan DAP, kita akan menang banyak. So sebagai Presiden, saya tak dapat nak memuaskan hati semua orang. Saya pilih mana salah satu pun akan dia tahu. Pandangan saya satu ya. Sebagai pemimpin, you kena buat keputusan. You kena buat assessment and you must arrive to one decision. Bila you buat keputusan, you kena terima consequences. Itu pemimpin yang hebat, pemimpin yang sangat baik. Kalau you nak buat keputusan, nak memuaskan hati semua pihak dan you arrive to one decision, bagi kebanyakan orang suka, tapi itu bukan satu keputusan yang betul. You bukan pemimpin. Tapi bagi saya, you nampak this is the politik, the way forward, ataupun politik nak memperkukuhkan parti pada masa depan. You buat keputusan, walaupun menerima serangan dan juga implikasi yang saya sebutkan tadi, you are a leader lah. Pemimpin dia tak boleh. Dia kena buat keputusan dan dia kena hidup dengan keputusan tersebut. I think apa yang dibuat oleh Presiden, itulah. Tidak popular, menerima serangan dan memberi impak yang kurang baik, tetapi keputusan perlu dibuat. Cuma tu bila kita tengok orang Kedah ni, dia pergi berbangkang. Anwar tolong peruntukan daripada federal bagi Kedah. Padi. Berapa ramai pesawah padi Kedah terima bantuan ni daripada kerajaan pusat. Lepas tu air, kerajaan pusat bantu juga. Apa lagi orang Kedah nak sokong kerajaan ni? Kenapa dia orang tak bersama dengan kerajaan? Dia apa dia orang ni? Dia daripada, kalau ambil indikator pilihan raya negeri. Pilihan negeri tahun bulan berapa? Bulan 8. Yes. So bagi saya, it's too early for us to value dan juga membuat assessment. So bagi saya, kita perlukan sedikit masa. So satu, benda-benda yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Subsidi padi, kemudian 1.5 bilion diperuntukkan untuk menaikkan kawasan-kawasan pengairan dan sebagainya. Benda itu sebenarnya Azizul, dia belum lagi menampakkan. So kadang-kadang orang kita ni, benda yang belum lagi terserlah dan diterjemahkan, dia tak boleh kita nilai daripada segi sentimen dan sebagainya. Kita kena bagi masa. So bagi saya, bagi benda ni take off dan juga tengok bantuan-bantuan ini disampaikan, dia bukan soal rasuah politik dan sebagainya. Ini soal sebagai kerajaan yang menunaikan tanggungjawab dia. Kan? Kita tengok macam mana orang Kedah menilai dan kita tengok bagaimana orang Kedah memberi reaksi atas keprihatinan kerajaan pusat terhadap mereka. Kita kena bagi masa lah. So we cannot say untuk tempoh masa yang terdekat ni lah. Tapi itu pun kata Kedah Malay dan Islam centric.
Cuma realiti dia, secara faktanya, kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dari kacamata lah seorang bukan Melayu, dia very Islamic and Malay centric. Contoh peruntukan kepada haiwan Islam 1.9 bilion, lebih tinggi, 6 bilion lebih tinggi daripada kepimpinan sebelum ini. Contoh memperjuangkan Palestin dan Gaza di peringkat dunia. Contoh nak memartabatkan bahasa Melayu, kalau tak tulis surat dalam bahasa Melayu, surat itu akan dibatalkan dan sebagainya. Saya nampak Anwar is a Malay, DNA Abim tu. Kenapa dia gagal pula menandingi aura Sanusi dari segi siapa lebih Malay? Tapi bagi saya tu menjawab soalan ni, kumpulan sebelah sana menunggang dengan lebih ekstrim lagi. Kita memberi, ini benda yang sangat moderate dan perlu dilakukan, soal we are the true custodian of Islam and Melayu. Tetapi pihak sebelah sana bagi a very extreme offer lagi. Lagi dahsyat menjual dan juga menunggang. So akan ada kelompok-kelompok yang terpengaruh lah. Dan masalah ini nak selesai dia perlukan masa juga. So macam you cakap betul, secara asasnya kita bagi 1.9 bilion, kita panggil ulama-ulama besar, kita antara satu-satunya negara yang menyekat kapal-kapal yang mempunyai kaitan dengan Israel berlabuh di Malaysia. Arab Saudi tak macam tu. Negara-negara Timur Tengah tak macam tu, tapi Malaysia yang menjadi pelopor membuat kerusakan tersebut. Kalau ikut atas kertasnya, we are better than them. Tapi sebenarnya mereka ini menunggang lagi ekstrim. Sampai ke tahap tak baca kunut nazilah pun isu kurang Islam. Betul. Contoh, macam kunut nazilah, semua sekolah ada yang baca, ada yang tidak baca. Tapi yang tak baca tu mungkin persentage dia sangat-sangat rendah. Itu pun melihat kepada komposisi anak murid dalam sekolah tersebut. Kalau contohnya dalam sekolah tersebut 7% bukan Islam. Dilihat ketika tidak ada kesesuaian untuk baca kunut nazilah. Tapi macam mana lagi dengan 95% sekolah yang praktis dan baca kunut nazilah? Tapi 5% itu ditunggang dengan ekstrimnya oleh pihak yang sebelah sana. So kalau dalam tempoh masa yang akan datang, ada kumpulan yang 100% fit on extremism, sudah tentunya kumpulan yang membuat perkara yang betul, memperjuangkan Islam dengan cara yang betul, akan dilihat kurang Islam. Ini cabaran kita untuk memberi pemahaman kepada orang Islam. This is the real way of fighting for the Islamic sake. Ekstrim ni maksudnya parti PAS tu kan, yang Asopiyah dia Confirm terlampau lah. Islami. Parti PAS lah. Apa lagi? Dan PPBM ni menunggang menumpang di atas keekstriman dan juga populariti yang parti PAS sedang nikmati sekarang lah. Cuma PAS ni ada sejarah tu. Dia pernah bersama dengan UMNO dalam era 70-an, 80-an dulu. Kemudian dia keluar. And then terbaru ni pun kita sebenarnya pernah buat satu garis ataupun satu gabungan dipanggil Muafakat Nasional. Sebenarnya UMNO yang berjaya memujuk PAS dulu. Tapi apa sejarahnya, bila kita dah pujuk tu, macam dia boleh melencong pergi ke bersatu. Ramai nak tahu ni, kenapa tiba-tiba dia dah ikat macam ni dengan UMNO ni? Tiba-tiba boleh terlerai bersama dengan Muhyiddin. Satu baris saja je saya nak beritahu Azizul. PAS adalah penunggang segala-galanya. Dia bukan setakat menunggang agama, dia tunggang habis semua for kepentingan politik dia. Jadi bagi waktu kita duduk dengan Muafakat Nasional tu, dia menjalinkan hubungan cinta dengan kita, tapi pada masa yang sama dia buat hubungan sulit dengan parti lain. PAS adalah peselingkuh yang sangat terang dan nyata. That is my notes on PAS lah. Okey, satu benda yang saya nak beritahu Azizul sebenarnya. Kalau contoh kata kita berkawan dengan dia, saya nak tanya, siapa yang berkawan lebih awal dengan DAP ni? 1998 saya masih ingat lagi Barisan Alternatif Perjanjian di antara PAS dan juga parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan sekarang. Kita tidak boleh bertanding di kursi yang sama. Time tu mereka tak buat lagi satu parti yang menaungi semua macam Pakatan Harapan. Mereka tak buat. Mereka hanya ada understanding, jangan ada pertandingan bertindih. So, diumumkan bahawa PAS, PKR, DAP pada waktu itu adalah barisan alternatif. 1998 sampai 2018, seingat saya, barulah PAS meleraikan hubungan dia dengan Pakatan Harapan. 20 tahun Azizul, presiden yang sama, pemimpin yang sama,
takkan baru 20 selepas 20 tahun baru nak sedar bahawa DAP itu musuh Islam dan juga Melayu. Presiden yang pertama yang sama, pemimpin yang sama. Waktu mereka bergabung dan bersama Barisan Alternatif, diarabkan orang kata apa, diarabkan perhubungan itu dengan tahalluf siasi. Ya, dihalalkan. Apabila kita bersama DAP, mereka kata ini perhubungan setan. Inilah pas saya nak bagi tahu. Inilah pas. Lepas 20 tahun baru nak sedar bahawa DAP itu adalah musuh Islam. Presiden yang sama, pemimpin yang sama. That's all. Simple je saya nak jawab benda tu. Dia penunggang yang tegar. Dia tunggang atas segala-galanya. Ya. Lepas ni heran tak? Tiba-tiba bila duduk dengan PPM tak untung, dia akan kembali dengan UMNO. Saya tak heran. Dia akan kembali bersama dengan UMNO. Kalau dia kembali dengan UMNO, ya. Kalau dia kembali dengan UMNO, adakah negeri Kedah punya UMNO boleh menerima? Saya tak boleh menjawab daripada segi UMNO negeri Kedah, tapi saya tak boleh terima lah. Kita tak boleh memasukkan tangan di lubang yang sama untuk dipatuk oleh ular yang sama. Walaupun saya bukan Melayu, tapi saya ada satu pendirian peribadi. Walaupun saya bukan UMNO lah kan. Biasa orang berbicara tentang penyatuan Melayu dan sebagainya. Bagi saya, penyatuan Melayu itu boleh. Tetapi induk dia mesti UMNO. Sebab parti pun United Malay National Organisation. PAS tu Parti Agama Islam. PBBM Parti Pribumi. Dari segi nama, dari segi sejarah, dari segi tradisi. Kalau orang berbicara tentang penyatuan Melayu, induknya mesti UMNO. Dia bukan UMNO kena seberang ke sana. Kalau orang nak, orang seberang ke sini. Keindukan itu penting lah. Dan saya tak nampak sebenarnya macam mana UMNO nak kembali berada di puncak. Tetapi saya yakin dan percaya keputusan yang kita buat ini betul. Dalam proses nak memulihkan parti kita, kita jadi sebahagian daripada kerajaan. Kita mendukung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Kita merungkaikan permasalahan nak tubuh kerajaan tak boleh. Ini satu keputusan yang betul. Dan pada masa yang sama, ahli UMNO, pemimpin UMNO kena bekerja keras untuk membeli rasional atas permuafakatan baru kita dengan Pakatan Harapan ini. Betul tu, sebab makin lama, kalau semua orang perasan, kursi UMNO dalam parlimen makin sikit, BN dalam 30 saja. Tapi dia lah yang menjadi pelengkap kepada kursi Pakatan Harapan pada ketika itu untuk membentuk sebuah kerajaan. Jadi sejauh mana Datuk punya pandangan tuah UMNO dan kursi-kursi menteri yang dibagi kepada UMNO ini, adakah lebih molek daripada bersama dengan Perikatan Nasional dulu? Inilah keadaan yang UMNO kena terima lah. Maksud dia dengan 30 kursi, you ada 7 kementerian, 7 menteri. Bagi saya sangat-sangat, we are very very lucky. Dan bagi saya UMNO, saya nak cakap tu terang, kena bersyukur. You dapat 7 kursi kementerian. You pun kena berpijak di bumi yang nyata. You ada 30 kursi, you tak boleh demand lebih. Walaupun dalam hati saya sendiri, saya nak lebih. Tapi berpijak di bumi yang nyata, this is the max. This is the max. Kan DAP pun menang banyak daripada kita, dia dapat berapa je. Kan bagi saya, we are okay. Just steer this ship, stabilkan kerajaan. InsyaAllah pada masa akan datang, ada ruang dan juga peluang, kita akan kembali memperbaiki dan memperkasakan parti kita. We are okay. Kalau pandangan saya, we are okay dengan 7. Dengan 7 ni. Dan untuk masa akan datang, bagi saya, kita akan bertanding lebih daripada apa yang kita bertanding sekarang. Maksud dia saya nampak dalam 70, 80 macam itulah. Ini pengamatan peribadi saya. Daripada 7-80, sekarang kita 30, kita boleh menang 50 atau 60, we are okay. We are okay. Kita janganlah terlalu ambitious. Nak menang sampai semua. Betul. Kita kena, macam inilah Zizwa, kita kena berpijak di realiti politik sekarang. UMNO is not superior. UMNO ni tidak monster macam dulu. UMNO tidak berkuasa macam dulu. Tetapi walaupun kita tidak berkuasa dan kuat macam dulu, prinsip kita kena kekal tegas Melayu dan juga Islam. Jangan benarkan parti-parti politik lain walaupun dalam
dalam pakatan kita sendiri cross that line. Kita kena gariskan, jangan lintas batasan tersebut. Kita bersama dengan kerajaan ni, kita kena ada prinsip kita juga. Kalau tidak, habislah. Tapi jika saya membayangkan, jika saja satu hari nanti kalau Tok Pun diberi peluang untuk memimpin UMNO Kedah, apa sebenarnya wawasan ataupun visi ataupun apa yang strategi ke yang hendak dilaksanakan ataupun di bawah kepimpinan Tok Pun ni, what you want Kedah to be? 3 benda. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Wah, saya suka tu. Bagi saya Kedah ni we have to bear, berpijak di bumi nyata, Kedah negeri miskin. We are in line with Kelantan. Kan, kita negeri yang tercorot. Kita kena meneroka industri baru. Kita kena buka frontier ekonomi baru. Itu yang paling penting. Contohnya SBEZ dan juga Kedah Rubber City. Itu adalah pembuka untuk ekonomi Kedah menjengah. Untuk membuka ekonomi Kedah ni ke ruang yang lebih banyak. Selain daripada pertanian dan sebagainya. Saya rasa ianya perlu diuruskan dengan baik. Contoh Langkawi. Langkawi is a very opportunity, adalah peluang keemasan yang gagal dimanfaatkan oleh kerajaan sekarang. Langkawi sebuah pulau pelancongan yang dah ada segala-galanya, tetapi tidak di-fit sebaiknya oleh kerajaan negeri yang sedia ada. Apa nak fitnya orang kata kan? Program-program bertaraf antarabangsa yang hanya ada di Langkawi ni hanya 5. Langkawi tua litua di Langkawi. 2 tu saja yang ada. Kerajaan negeri yang diketuai oleh Menteri Besar Greta Kedah ni tak boleh bawa program-program lain ke? Pergi luar negeri sedia-sedia, pergi China lah, pergi sana, pergi sini apa semua. Takkan you tak ada wawasan nak bawa program-program bertaraf antarabangsa datang ke Langkawi? Ratio pengusaha-pengusaha di hotel bagi maklumat kepada kita, 5 Langkawi saja boleh menjana pendapatan berkali-kali ganda. Kalau you boleh ada dalam tempoh 2 tahun, 3 program bertaraf antarabangsa yang setaraf dengan 5, saya yakin dan percaya Langkawi akan survive. Dulu kita pernah ada direct flight daripada Manchester ke Langkawi. Kita pernah ada direct flight daripada Doha ke Langkawi. Sekarang pergi mana habis kapal terbang tu? Adakah kita tak buat promosi yang hebat? Adakah kita tak buat promosi yang tahap tertinggi? Yang kita buat apa? Kita bergaduh pula dengan Menteri Pelancongan. So macam mana you nak gagaskan sebuah foundation ataupun asas ekonomi baru? Ekonomi. Maksud dia kita tak boleh bergantung kepada pertanian. Kalau kita nak bergantung kepada pertanian pun kita kena asas satu sektor pertanian berasaskan ilmu. Sekarang ni setiap petak sawah tu dia ada berbeza output dia. Satu petak sawah berapa tan, yang kedua berlainan tan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pesawah-pesawah dan pengusaha padi di Kedah tak diberi dan didedahkan dengan ilmu yang cukup, dengan teknologi yang cukup. Pada masa yang sama, ini bukan entirely salah kerajaan negeri lah. Kena ada penambahbaikan daripada kerajaan pusat. Pesawah-pesawah di Langkawi, di Kedah ni tidak dilindungi. Maksud dia kita terdedah dengan unsur-unsur kartel, kos upah nak buat padi pun semakin meningkat dan sebagainya. Apa hasilnya? Kos meningkat tapi pengeluaran banyak tu saja. Kekal seperti yang sebelum ini. So kita akan kekal dengan negeri yang miskin macam sebelum ni. So kena buka sektor baru. Pelancongan, eksklusif economic zone, perindustrian dan sebagainya. Kena cepat dan juga kena lebih fokus dan mesra kerajaan federal. Itu ekonomi. Tapi lebih adil lah. Kalau kita jangan bandingkan negeri PH ataupun PN berbanding dengan negeri PN. Cuma pada pendapat Tok Pun, dalam kalangan negeri PN tu, antara Menteri Besar Kelantan, Terengganu dengan Kedah, yang mana lebih baik? Ini Terengganu. Lebih adil. Terengganu. Maksudnya Sanusi perlu belajar daripada Datuk Seri. Bagi saya bukan Sanusi belajar level dengan Samsuri. Dia kena belajar dengan Menteri Besar Kelantan dulu. Level tu. Paling rendah sekali. Paling rendah. Dan bukan saya nak kata Menteri Besar Kelantan tu paling rendah.
Tapi you tengok Menteri Besar Kelantan walaupun macam tu, dia ada courtesy untuk tidak bergaduh dengan Perdana Menteri. Dia menghulurkan tangan untuk sama-sama bekerjasama nak membangunkan negeri dia. Kan? Tapi tidak Sanusi. Sanusi buka mulut maki. Sanusi buka mulut menipu dan sebagainya. Target dia adalah Perdana Menteri. Habis seperti yang Tok Pung kata tadi, dia nak majukan pelancongan, dia gaduh dengan Menteri Pelancongan. Ya. Dia nak majukan KXP, dia bergaduh dengan PMX. Dia nak majukan pertanian, dia gaduh dengan Mawar Sabu. Kalau macam ni, rakyat negeri Kedah akan menjadi mangsa politik nak Sanusi. Yes, kita tak akan ke mana. Kalau ada sosok tubuh Menteri Besar yang macam ni. Kita akan berada di situ dan kita akan terus dihidangkan dengan propaganda. Kita akan terus dihidangkan dengan penipuan. Nyanyi-nyanyian yang sedap-sedap tetapi tidak ada hasilnya. Tapi sejauh mana Sanusi itu adalah DNA orang Kedah? Sebab saya dulu belajar di Akademi Pengajian Melayu, adalah kaji tentang psikologi ataupun budaya orang-orang di utara. Kita kan lihat orang-orang di utara, pemimpin dia macam Tun Daim, Tun Mahathir, Sanusi Junid, kita lihat Mahathir Khalid kan, mereka jauh lebih lembut. Dia tak kasar, dia macam berbudi bahasa. Kalau Mahathir ganas pun dia memang menyindir je. Dia memang bukan jenis macam street fighter. So adakah Sanusi ini produk Kedah ataupun Sanusi ni membina naratif Kedah daripada kacamata dia. Saya orang Kedah. Saya lahir di Kedah, saya belajar di Kedah. Orang Kedah tak macam tu. Yes, ada ketika yang sempoi dan bersahaja, tapi tidak biadab. Tidak berhadap. Orang Kedah menghormati orang lain. Tapi kita tidak menghalalkan setiap ayat dan bibit perkataan maki-makian itu sebagai the so-called ini cara orang Kedah. We are not like that. Itu naratif dia. Itu propaganda dia. Propaganda Sanusi nak menghalalkan perbuatan dia. It's not Kedahan punya style. Jadi tu, bila Sanusi ni macam overwhelming lah orang cakap. Sanusi ni kita dah terlampau macam taksub orang Kedah ni cuba mengangkat dia sebagai the next Prime Minister. Ada yang cuba bercakap macam tu. Tapi sebenarnya, bila kita bawa aura PMX Saifuddin ke Kedah ni, saya tengok takluk juga nak menelan aura Sanusi ni. Jadi pandangan Datuk terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim ini macam mana? Bagi saya, saya nak komen on katanya Sanusi ni adalah calon Perdana Menteri. Mengarut ke apa ni? Dan bagi saya juga, Sanusi ni is much more entertainer. Dia penghibur. He's not a leader. Kita jangan angkat kedudukan dia terlalu tinggi. Saya seronok tu. Ada Perdana Menteri yang cakap apa ni? Mengarut. He's an entertainer. Macam badut lah tu. Saya tak naklah kata badut. Saya bukan macam dia nak kata dia badut. Tapi bagi saya, he's an entertainer. Entertainer. Dia sebagai orang show apa semua. Main bola, buat lipat gunting apa semua. He's an entertainer. Dia bukan Menteri Besar yang ada wawasan pun. Betul. Menjual propaganda, menjual sentimen. Tapi tak apalah kalau rakyat Kedah suka. Okey lah, saya nak buat macam mana kan. Tapi soal PMX ni bagi saya, dia cuba buat perubahan. Apa yang dia bawa ni soal kepimpinan baru. Kena bagi masa. Dan kita tak boleh menyekat apa yang dia nak buat. Dia ada tempoh 4 tahun untuk jadi Perdana Menteri. Dia ada perancangan. Let's adapt and let's hear what he want to do. Kena bagi ruang kepada dia. Untuk orang Kedah, bagi saya rugilah kalau orang Kedah ni mendengar Sanusi lebih daripada apa yang PMX nak buat. Sebab dalam tempoh 4 tahun, kerajaan pusat ada banyak nak bawa pembangunan ke negeri Kedah. Walaupun PMX ni menerima maki-makian, caci-cacian daripada Menteri Besar Kedah, tetapi dalam bajet yang sebelum ni, bajet 2024, banyak juga projek-projek baru dibawa ke Kedah. So kita tak pernah, kerajaan pusat tak pernah menganaktirikan Kedah ni. Walaupun Menteri Besar itu mempunyai hubungan yang tak baik dengan Perdana Menteri. It's wrong to say yang kita putting aside Kedah daripada arus pembangunan. Tidak. Kita tetap menumpukan Kedah ni sebagai sebuah negeri tumpuan. Kedah banyak potensi, Azizul. Banyak potensi. Tapi kita kena fokus, hentikan berpolitik,
kena ada kerjasama yang baik dengan kerajaan pusat. Sebab dia sebelah Pulau Pinang tu. Dia sebelah Pulau Pinang. Dia juga bersepadan dengan Bukit Kayu Hitam. Dia ada Pearl of the North, iaitu Langkawi. So, kenapa kita tinggalkan semua potensi-potensi ini? Kena berpijak di bumi yang nyata. Memang orang pergi ke hadnya dengan Thailand lebih daripada Langkawi. Terimalah hakikat tu. Kenapa nak pergi deny dan kata, tidak, Langkawi ramai. Itu tak betul, itu tak betul. Orang tak pergi Langkawi sekarang ni disebabkan macam-macam lah. Masalah ferry dan sebagainya. Tetapi Langkawi sebenarnya tetap menjadi pilihan. Tapi kena ada tindakan yang drastik. Daripada kerajaan negeri, jalinkan kerjasama dengan kerajaan pusat. Bangunkan Langkawi itu, bawa program-program, event-event yang bertaraf antarabangsa banyak ke Langkawi. Itu cara nak memberi nyawa dan juga soul kepada Langkawi. That's it. Cuma tu, saya berada dekat dalam WhatsApp group bersatu ni. Diorang ni, PPBM ni, sekarang ni sedang memainkan satu naratif bahawa era Anwar ni adalah era pendawaan terpilih. Sejauh mana Datuk bersetuju? Dulu waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, di mana Menteri Dalam Negerinya adalah Tan Sri Mahyudin Yassin, wujud tak pendawaan terpilih? Pemimpin-pemimpin UMNO diheret ke mahkamah, dipertontonkan sebagai penyangak, pencuri dan sebagainya. Adakah itu pendawaan terpilih? Itu pendawaan terpilih. Satu kes diracik-racik jadi 3-4, jadi 80 kes, lagi 87 kes dan sebagainya. Adakah itu pendawaan terpilih? Jawablah. Itulah pendawaan terpilih. Siapa mendakwa secara terpilih dahulu? Okey, saya nak ambil satu contoh. Kalau kita kata menjadi Perdana Menteri itu adalah penyelesaian segala-galanya, gunakan kuasa untuk mengubah segala-galanya. Kenapa waktu Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dia tak buat keputusan untuk bebaskan Datuk Seri Najib? Itu bukan segala-galanya. Kalau kita bluntly said that, kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa Datuk Ismail Sabri tak buat keputusan itu? Tapi persoalan dia, siapa yang buat pendakwaan terpilih terdahulu? Saya nak beritahu, Datuk Seri Najib is leading the pendakwaan terpilih. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Ahmad Maslan, Syarif Samad dan sebagainya. Tengkunan. Kes tak ada fakta, sangat lemah, tapi tetap juga dibawa ke mahkamah. Bagi saya siapa yang membuat pendakwaan terpilih? Tapi saya tak katalah apa yang ada sekarang ini halal disebabkan siapa yang buat dulu, tidak. Bagi saya, pihak berkuasa pun kena tengok kepada fakta kes dan sebagainya. Kita pun kena elakkan penganiayaan dan sebagainya. Kena buat putusan dan juga tugas dengan betul lah. Tak boleh ada pendakwaan terpilih sebenarnya. Mahkamah perlu bebas dan kita kena bagi ruang pada mahkamah untuk buat kerja dia dengan sebetul-betul dan seadil-adilnya. Cuma tu kita dah tahu. Itulah orang cakap sepak terajang politik. Lepas saja pengumuman ataupun berita isteri Tun Daim hari ini dihadapkan di mahkamah. Malam tadi ringgit tiba-tiba menjunam jatuh teruk. Daripada 4.68 tu turun 4.73. Jadi adakah Tun Daim ni dia kontrol semua spekulator mata wang? Dia dah bertebaran dekat grup WhatsApp ni. Tun Daim sabotaj ekonomi Malaysia. Bagi saya mungkin itu reaksi kebimbangan pasaran terhadap apa yang sedang berlaku. I'm not an expert in economy, tetapi setiap benda yang berlaku tu dia ada reaktif punya occasion. Dia mungkin satu yang besar berlaku dalam politik, dia memberi kesan kepada pasaran. Dan saya berharapkan kemerosotan ringgit ini bersifat sementara. Dia bersifat reaktif kepada apa yang berlaku. Lepas ni dia akan okey balik. Dia akan kembali kepada kedudukan asal. Dia turun naik. Dia akan turun naik. Dia reaktif. Itulah Shen nak tahu. Datuk Poh ni dulu dia adalah seorang EXCO tu Pemuda UMNO. Ketua Pemuda Negeri. Ketua Pemuda UMNO Negeri. Kemudian Setiausaha Kerja Pemuda UMNO Malaysia. Betul-betul zaman era Jamaluddin. So, dan ketika itu saya juga berada di PWTC. Saya dapat melihatkan kehebatan pemuda-pemuda UMNO. Tapi tu, zaman sekarang ni, ramai dah kata pemuda UMNO ni lemau. Lesu, lembab. 3L tu. Soalan. Lemau, lembab, lesu tu. Jadi, macam mana tu nak bagi dia orang satu semangat ni?
Berbeza. Exco dulu lain, Ketua Pemuda UMNO dulu lain. Macam mana tu? Dan macam UMNO ni, pemuda UMNO ni dah hilang taring ni tu. Bagi saya pemuda UMNO punya cabaran yang sangat besar. Satu, kenapa UMNO kalah? Because bagi saya, berapa persen nak ambil? 80% daripada orang muda. Generasi TikTok tolak UMNO dan juga Barisan Nasional. Betul. So, saya mempunyai nasihat lah kepada Ketua Muda UMNO Malaysia yang sekarang, kena pertingkatkan usaha lah. Sebab saya nak komen lebih-lebih pun sagi zaman hang dulu mereka kata bolehlah kerajaan. Hang zaman hang jadi ketua muda dulu kerajaan bolehlah buat segala. Sekarang ni kita sebahagian daripada kerajaan. Tetapi kerajaan ataupun tidak Azizul itu bukan alasan. When you jadi pemimpin dalam keadaan suasana senang atau susah, you kena laksanakan tanggungjawab you. Dan saya mohon bukan setakat Akmal Saleh, tapi seluruh kepimpinan pemuda di peringkat pusat dan juga negeri perlu cari jalan dan perlu bantu. Dan perlu orang kata apa, adapt dengan cara nak mendekati anak muda dengan cara sekarang. Okey Shan. Saya nak beritahu dulu waktu saya jadi ketua muda, apa sebenarnya cara nak mendekati anak muda ni yang sangat efektif. Kalau di kampung, bola, jaring dan sebagainya. Lah ni anak-anak muda, sebelum ni anak-anak muda nak cari anak muda di petang di padang bola. Di gelangan takraw. Tak susah saya nak cari anak-anak muda. Tapi sekarang pergi cari mereka di padang bola, berapa kerat tinggal? Tak ada. Sebab ini adalah generasi TikTok. Generasi TikTok yang boleh tembus dan boleh akses maklumat dan sebagainya. Main bola itu bukan orang kata apa kegemaran utama lah ni. Dia orang ada kegemaran lain. TikTok, duduk di rumah, masuk cyber cafe dan sebagainya kan. Ada lah orang main bola, tapi tempat saya bola pun naik rumput habis semua dah. Orang tak main dah bola. Kan? Ini fakta lah cerita. Saya cakap berdasarkan pada pengalaman. So you kena cari cara untuk melaksanakan strategi yang betul untuk mendekati anak muda sekarang ni. Dan bagi saya undi 18 tahun is UMNO buat satu keputusan yang sangat silap. Sangat silap. Kita terbuai, kita terpesona dengan suasana syurga yang diberikan oleh Syed Saddiq pada waktu tu. Kena bagi ruang pada pengundi 18 dan sebagainya. Bagi saya the perfect and then umur yang sesuai untuk wajib mengundi adalah 21. Cannot be 18. Sebab 18 ni bukan saya nak kata tak matang, tapi anak-anak muda sekarang ni perlu diberi ruang untuk berada dalam sistem politik lebih lama dan pada masa yang sama mematangkan mereka untuk memilih parti yang sesuai pada pundak dan juga pada umur 21 tahun. Kena bagi ruang lagi dekat mereka. Not saying dia orang tak matang, tapi ruang harus diberikan lebih lama lagi pada mereka untuk berada dalam ruang membuat pilihan yang betul tentang parti mana yang nak jadi kerajaan. Ini nak pilih kerajaan ni Azizul. Bukan nak pilih ketua kampung. Bukan nak pilih ketua darjah. Tak. Nak pilih kerajaan, siapa nak jadi Perdana Menteri, yang nak bawa hala tuju negara. So we have to be serious about this. So pemuda kena double up effort, kena adapt dengan suasana yang ada sekarang dan juga jangan terlibat dalam benda-benda yang remeh-temeh dan sebagainya. Pandangan saya, soal saya tengok Akmal Saleh ni dia banyak ada juga bagi komen-komen yang tak sepatutnya dia terlibat. Contohnya bab Najib dan sebagainya. Bagi saya yakin dia ada tugas fokus yang lebih besar. Yes. Is to strengthen party, to garner support from the young generation untuk sokong parti kita. Saya minta dia lebih fokus dan juga lebih memahami situasi yang ada sekarang. So this is our fruitful meeting ataupun discussion lah tu. Cuma soalan terakhir daripada saya tu saya serahlah kepada Shan untuk tanyakan. Kali yang ni. Dia ada nak tanya tu. Beberapa lah mungkin. Yang pertama, sejauh mana, sebab 3 hari lepas Luqman Adam dia bentang dekat live dia membuat satu cadangan. Bagi saya pelik lah, terpulang lah pada tu nanti. Dia mencadangkan PKR Amanah dengan UMNO perlu bergabung sebagai satu parti Melayu. Mungkin nama perlu bertukar, saya tak tahu. Lepas tu MCA, MIC dengan DAP bergabung
Adakah ini realistik, adakah ini logik ataupun sejauh mana ataupun merasakan Secara peribadi saya kurang bersetuju. We cannot isolate a party based on races. So biar parti tu dengan race masing-masing tapi berada di dalam line dan juga gerabak yang sama. Dia tak boleh ini gerabak lain, ini gerabak lain. So dia akan melihat ada satu parti ni nak bawa agenda yang mempunyai kepentingan dengan agama dan bangsa dia. Parti ini pun untuk agama dan bangsa dia. Dia akan menjadi satu persaingan yang sangat tidak sihat. Ini pandangan peribadi saya. Saya rasa Luqman Nur Adam pun bagi pandangan peribadi dia. So dalam UMNO ni kita boleh berbeza pandangan tetapi kita tidak taksub pada satu pandangan. Tak boleh. Dia kena berada dalam dia parti yang berlainan tapi perlu berada di dalam gerabak yang sama di landasan yang sama. Ni duduk gerabak lain, landasan pun lain. Tak boleh. So dia akan berakhir kepada persaingan yang sangat sihat dan akibatnya sangat buruk kepada politik negara. Dan bagaimana pula pandangan Tok Pun tentang prestasi Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO? Dalam suasana politik dan juga keadaan pada waktu ini, dalam keadaan UMNO tidak mempunyai kuasa penuh, saya rasa Datuk Seri Ahmad Zahid memainkan peranan dan tanggungjawab yang cukup berkesan. You kena faham satu benda. You nak steer the party yang memang mempunyai kecederaan yang teruk di dalam pilihan raya yang lalu, dia memerlukan semangat dan fokus yang luar biasa. Saya tak kata sosok Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi itu hebat, sempurna. Dia juga manusia, ada ketidaksempurnaan dia. Tetapi yang perlu pertahan dan perlu mendukung dia siapa? Ahli parti. Saya nak tanya Saudara Shan dan juga Saudara Azizul. Kalau dilihat sosok tubuh Hadi Awang, adakah sempurna? Tidak sempurna. Tapi dia mempunyai satu pasukan yang melengkapkan misi dan juga komitmen beliau. Hadi Awang ni masuk hospital, keluar hospital tu biasa. Tetapi dia tetap presiden. Dia tetap menerima kesetiaan dan komitmen daripada ahli dia. Yang ini, hak bab PAS tu bukan semuanya buruk lah, Zizo, to be fair. Hak bab ni saya puji. Dia punya esprit di corps dia, kesetiaan dia. Yang kita perlu contohi dengan kesetiaan dan fokus ahli-ahli PAS. Tapi saya pula melihat, ini pandangan peribadi, mungkin Tok Pun boleh tidak bersetuju nanti. Presiden Zahid Hamidi pula sebenarnya dia tidak didukung oleh top 5. Saya rasa Tok Mat play safe, semua naik presiden play safe, melainkan Johari. Dia macam berjuang seorang orang setiap hari je. Kadang-kadang ada Maslan, kadang-kadang Ashraf Wajidi, tapi biasanya presiden dia berjuang seorang aja. Dia macam yang ke bawah dia semua macam play safe aja kan. Bagi saya UMNO ni dia ada satu struktur, satu institusi yang sangat penting. Apa institusi itu? Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Everything, segala-galanya diputuskan dalam mesyuarat Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Keputusan parti, cadangan kepada kerajaan dibuat dalam MKT. Keputusan nak bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan pun dibuat dalam MKT. Saya nampak Tok Mat silo yang ni bawa haluan sendiri dan sebagainya, saya rasa kurang tepat. Di mana sebelum mesyuarat MKT kita ada mesyuarat Biro Politik. Semua pemimpin-pemimpin utama berada dalam satu meja untuk bincang soal hala tuju parti. That is my answer. Jadi itulah Tok. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan 3 orang yang hebat ni. Alhamdulillah. Okey geng. Sebelum tu apa-apa, aku memang orang Kedah, orang Baling. Dan sepanjang sebab aku berhijrah ke sana ke sini, pimai, tapi tetap setiap bulan ataupun 2 bulan sekali aku akan balik ke kampung aku. Jadi aku dapat menilai. Dan aku pun pergi ke belah Alostar, ke belah Sungai Petani. Aku pun tak faham. Sebab rakyat daripada orang bernama Kedah sendiri akan keluar pergi cari makan, berhijrah ke Pulau Pinang ataupun keluar sehingga ke Kuala Lumpur, ke Selangor. Faham tak? Jadi kalau betul-betul lah Kedah ni dapat pelbagai pelaburan, dapat pembangunan ekonomi, dapat membina balik negara kita, kawasan negeri Kedah tu dapat menjadi satu negeri yang hebat.
aku rasa memang akan ramai rakyat yang akan balik ke negeri Kedah. Tapi makin hari makin banyak. Budak-budak yang baru habis sekolah, kita tanya dah bila jumpa sembang. Oh, KL, Selangor, Penang. Dan untuk pengetahuan hampa, kalau orang Kedah ni, mereka buat Penang tu seperti syurga tau. Teman-teman kami orang-orang Baling ni, memang mana Penang? Oh, dia buat macam Penang tu macam apa nama Kuala Lumpur lah. Dia buat macam tu lah. Memang Penang. Sebab apa? Di Baling tak ada McD. Kalau balik, bawa balik cup Starbucks lah, McD lah, apalah, tunjuk bangganya, betapa gahnya boleh pergi Pulau Pinang. Itu daripada segi rakyat-rakyat di bawah ni lah, majoriti orang muda lah. Baru-baru ni beberapa hari lepas aku pun balik kampung sebab aku sekarang dalam proses pindah rumahan. So aku adalah jumpa beberapa orang tanya, apa sepanjang hang duduk di Baling ni, apakah perubahan yang Sanusi dah buat untuk daerah Baling ni? Apakah perubahan? Apakah kemajuan? Dia cakap, tak ada apa. Yang membezakan banner-banner Sanusi. Banner-banner, signboard, banner-banner besar tu, billboard gambar Sanusi saja yang berbeza. Sekejap berapa bulan tukar banner tu, tukar design tu, tukar gambar ni, tukar gambar tu. Tapi tak ada pun perubahan ataupun pembaharuan ataupun naik satu kilang ke, naik satu daripada kerajaan negeri ke apa, kita tak nampak. Majoriti pula aku sendiri aku cakap yang duk supply barang-barang perumahan ke apa semua Cina. Semua Cina, tak ada pun kerajaan negeri dia keluarkan modal, dia buat satu kedai hardware Melayu punya orang ataupun kerajaan negeri punya ni sendiri. Tak ada. Apa yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional, apa yang ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ni, itulah yang ada sekarang ni. Tak ada pun, aku tak nampak pun perubahan kau-kau sehingga kan rakyat-rakyat yang dekat kawasan tu langsung tak keluar daripada kawasan tu, terus bekerja di situ. Tak ramai, majoriti keluar. Tak sangat ramai. Sebab tu kalau dekat negeri-negeri Kedah ni, kalau musim perayaan, jam Pekan Baling. Kalau Baling kan, jam. Sebab apa? Rakyat satu pelusuk balik kampung. Memang kita boleh nampak, memang ramai orang Baling yang keluar. Baling adalah di dalam satu daerah di dalam negeri Kedah. Yang ni aku duk cerita majoriti daripada Kedah. Yang mereka membincangkan tadi, 3 orang tadi, mereka duk sembang, mereka duk bincang soal negeri Kedah tu. Ini yang aku cerita baru Baling. Belum dekat daerah-daerah lain lagi. Majoriti kalau macam daripada segi jalan raya, jalan persekutuan, kan? Itu semua kerajaan pusat. Faham tak? Yang akan selesaikan masalah air kotor, masalah itu semua macam di bawah kerajaan negeri. Paip air, aku jumpa kalau hampa kenal baru ni nama Budin Syahabudin, duduk di Baling kontraktor. Sebelum ni memang dia duduk dapat projek daripada kerajaan pusat sebab dulu UMNO memerintah. So apabila sekarang ni kerajaan perpaduan, dia pernah dapat projek pun susah apa semua, tapi dia pernah sembang jugalah masalah paip air. Paip air tu duduk di atas tanah, duduk di atas darat dah bertahun-tahun. Awak paip air tu dia akan masuk ke dalam tanah sendiri ya. Dia akan wedding sendiri ya. Kan? Aku ada juga aku buat lawak-lawak dengan orang. Paip air tu dia tujuan dia letak di tepi jalan tu sebab dia akan simpan tekanan, dia akan bagi udara masuk. Jadi dengan udara tu lah yang dia akan jadi tekanan, pressure nak hantar ke dalam paip air dalam tanah tu. Kan? Memang khas paip tu diletak untuk pressure, tak di atas darat saja, dan bagi rumput penuh ke atas paip tu. Itu tujuan dia, kita duk melawak macam tu lah. Tapi ya, masalah air duk tak selesai. Dah bertahun-tahun dah ni. Signboard. Kontraktor tu dia buat signboard 2023. Siap. Sanusi sendiri keluarkan kenyataan 2023 siap. Last pump naik 2024. Naik 2025 pula baru siap. Why? Sebab tu dekat dalam TikTok, mereka duk membincangkan. Mereka kata duit dah tak ada dah tu. Nampak cara postpone. Nampak cara duit dah tak ada. Terpaksa cari duit daripada segi lain untuk nak siapkan projek ni. Majoriti macam tu lah. Macam tak kira lah projek-projek. Sama ada projek individu,
projek kerajaan ke, projek ataupun sub by sub. Kalau duit tak ada, terpaksa tangguh. Sebab apa? Mereka tak boleh nak bayar pekerja-pekerja orang yang buat kerja. Jadi terpaksa tangguh. Itulah yang kita nampak. 931 juta ringgit yang diberikan oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri Kedah 2019, dan waktu naik 2020 Sanusi ambil alih kerajaan negeri Kedah, duit dah ada. Duit dah ada 930 juta tu tau. Bukan duit tak ada. Duit Sanusi ambil alih, duit dah ada tau. Walaupun kita dengar alasan-alasan yang dibagi oleh Sanusi sebelum ni, kena lantik kontraktor, kena tukar kontraktor, PKP lah, apalah apa semua. PKP dah berapa tahun dah lepas? Hampir 2 tahun lebih dah PKP dah settle. Takkan Pek Ayak tak dapat settle, takkan Logi pun tak boleh settle. Beberapa tahun lepas, dalam bulan 6 kalau ataupun musim raya tahun lepas, depa pi ke Logi yang duk tengah buat, ambil gambar celah-celah. Apa pun tak ada, bang. BIM pun tak naik lagi ya untuk nak buat Logi di situ. Kalau betul-betul kepimpinan di atas tu ataupun di dalam satu kerajaan negeri, orang kepala kerajaan negeri tu bukan jenis kaki sembang, hanya kaki buat, kerja akan siap. Tapi apabila kepala dia kaki sembang, lah apa pun tak ada. Sebab tu projek demi projek tertangguh ataupun projek dia tak siap. Projek litar. Apa jadi dengan projek litar? Dan sekarang ni dia nak umpan manis kepada rakyat. Cerita pula pasal apa? Elektropolis, lapangan terbang. Dah lah apa pun tak ada. Apa yang boleh membanggakan untuk lapangan terbang tu? Kan? Syarikat tu pun hanya hampa tengoklah, aku ada bawa video soal Iswadi Moni menceritakan soal elektropolis, cerita pasal lapangan terbang Kulim tu. Syarikat yang dilantik tu pun tak ada duit. Tiba-tiba Sanusi pula kata, ada orang duk nak bagi duit 2 bilion. Ada orang nak bagi duit, babe. Siapa yang nak bagi duit tu? Tapi tak apalah, alhamdulillah lah, kita boleh nampak perkongsian sahabat-sahabat tadi ni. Kita dapat buka minda kita boleh kenal. Ini pandangan daripada bekas adun dan juga bekas ahli parlimen daripada negeri Kedah. Dia tahulah sebab dia pernah jadi adun, dia pernah jadi ahli parlimen, dia tahu, dia boleh menilai. Dia boleh menilai seperti mana pemerintahan zaman Barisan Nasional, lepas tu zaman PAH, lepas tu zaman PH, lepas tu zaman BN balik. Berterabak macam tu lah. Sekarang ni zaman Sanusi. Kata-kata manis untuk nak apa? Untuk nak kekalkan sokongan. Pancing ni letak umpan ni untuk nak memaniskan keadaan. Supaya sokongan dah terus maintain. Itulah yang dibuat oleh Sanusi. Sanusi ni kalau dia tak banyak cakap, ramai orang sokong dia. Ramai orang daripada BN pun semua akan tetap terus sokong dia. Tapi sebab dia banyak cakap tapi hasil dia tak ada. Apakah hasil yang boleh dibanggakan atas usaha Sanusi? Tak ada nak abang. Aku pun tak tahu. Apa yang aku nak bangga dengan Sanusi? Apakah perubahan yang dah Sanusi buat? Tak tahu. Aku nak bangga apa pun aku pun tak tahu. Tapi tak apalah, kita tengoklah sebab dia dah menang pilihan raya, dia dah jadi kerajaan negeri. Kita tunggu, kita tengok apa yang akan berlaku di dalam Perikatan Nasional yang sedang memerintah negeri Kedah. Jadi alhamdulillah, kita jumpa untuk video yang akan datang. Aku harap rakyat boleh berfikir, rakyat boleh buka mata. Inilah parti PAS, inilah Perikatan Nasional. Sedangkan yang kepimpinan tinggi sedang berpecah. Jangan harap. Kita jangan ingat yang di bawah pun tak berpecah. Macam-macam langkah kita dengar pula ni. Langkah tokai lah, Sanusi tumbang, akan ada orang lain naik ambil alih sebagai menteri besar. Tak apa, kita nantikan untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.